Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ni nampaknya macam lebih lancar kita punya Facebook Live. Sekejap ya, ada juga yang tak lancarnya. Saya nak kena ambil saya punya charger. Nanti tengah-tengah, oh Cikgu Siti Razia, dah masak ke? Dah masak lauk dah. Saya dah masak lauk dah. Muhammad dah makan. Muhammad dah makan, bolehlah mak dia bekerja kan. Hari ni saya work from home sebab saya nak buat Facebook Live ni. Semalam saya pergi ke office, tengok-tengok macam ada masalah connection internet dengan phone saya, WhatsApp saya. Right. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ni saya tak berapa sihat sangat sebab semalam perut rasa kenyang, saya tak makan. Lepas tu rupa-rupanya pagi ni baru rasa angin tu. Alhamdulillah. Okey, kalau dah ada, sekejap je. Kalau dah ada kita semua 23 orang. Okey, kita start pelan-pelan ya. Jadi yang dengan 23 orang ni, jom kita ada buat perbincangan sikit. Kemudian lepas tu kita go full blast tentang rancangan intervensi mingguan kan. Okey, yang 23 orang ni saya nak tanya, dah saya rasa yang 23 orang ni masuk awal dah ikutilah 3-4 bengkel saya sebelum ni, bukan bengkel, perkongsian santai saya sebelum ni. Kita ada bercakap tentang RPI, dan soalan utamanya adalah kenapa cikgu-cikgu mendapati bahawa menulis RPI adalah sangat susah. Dan ada juga cikgu yang dia rasa sangat susah sampai dia tak buat RPI tu, dan orang-orang lain mungkin kata oh cikgu-cikgu ni tak amanah, tak menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, benda yang wajib buat tak buat. Tapi bagi saya I'm a teacher trainer, saya rasa ini merupakan petunjuk bahawa cikgu-cikgu tidak ada kemahiran untuk tulis RPI. Kalau cikgu ada kemahiran, saya rasa tak adalah cikgu tak buat perkara ni. Dan satu lagi, kadang-kadang apa yang kita dokumentasikan tak reflect apa yang berlaku dalam kelas. Macam saya hormat cikgu-cikgu, saya rasa cikgu-cikgu kalau dah tahun demi tahun dengan anak-anak itu, kalau yang cikgu sekolah menengah dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, you really know the student inside out. You tahu apa keperluan dia, apa yang kita perlu ajar pada dia, dan cikgu tahu apa kekuatan dia yang kita boleh gembling supaya dia menjadi cemerlang. Dan saya rasa cikgu-cikgu buat. Cumanya correct me if I'm wrong ya. Cumanya cikgu tipu sunat tak? Cikgu tipu sunat dalam dokumentasi. Dalam dokumentasi tu cikgu buat apa yang cikgu fikir kementerian suruh buat. Oh, kementerian kata macam ni. You know, tiap-tiap hari kena buat lesson plan yang lain. Hari ni ajar lain, esok ajar lain, padahal disebabkan anak tu very low functioning, the whole week tu you ajar benda yang sama. Betul tak cikgu-cikgu? Okay, saya ni kalau saya mengajar, saya berkongsi, saya suka ada two-way communication. Jadi dalam Facebook Live ni, sebab tu saya suka kalau cikgu-cikgu bagi komen, ya tak cikgu, cikgu jawab ke ya, ataupun kalau cikgu tak setuju cakaplah oh tak betul tu Dr. Hasnah punya thoughts tu tak betul kan. Right. Jadi
hari ni selepas kita dah kongsikan tentang macam mana nak tulis RPI, macam mana nak tulis RPI terutamanya untuk anak-anak yang berkonfusian rendah, lepas tu macam mana nak buat pentaksiran programatik. Ini satu lagi hal, saya rasa cikgu-cikgu kat sekolah tidak ada instrumen pentaksiran yang mantap. Saya lihat cikgu-cikgu buat instrumen sendiri. It is good, tetapi saya rasa it will be much better kalau ada satu pentaksiran yang komprehensif, yang mantap dan disediakan dan cikgu ambil, cikgu guna dan cikgu kata, oh memang pentaksiran ni komprehensif mantap, tapi tak berapa kena lah dengan anak murid saja, cikgu nak bega-bega sikit. But saya rasa kesian kepada cikgu kalau instrumen pentaksiran tu cikgu yang kena cikgu yang kena sediakan. Okey. Jadi rentetan daripada kita berkongsi tentang macam mana nak tulis RPI, macam mana nak tulis RPI untuk murid berkefungsian rendah, macam mana nak gunakan pentaksiran programatik, dan saya harap cikgu-cikgu yang telah mengikuti perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh nampak dia punya link tu apa yang kita tulis dalam RPI kita adalah berdasarkan dapatan daripada pentaksiran programatik dan maksudnya instrumen tu memang digunakan dan memang memberikan maklumat yang benar mengenai murid, dan maklumat ini dimasukkan ke dalam RPI dan RPI itu sendiri menjadi a living document. Maksudnya digunakan untuk kita punya pengajaran dan pembelajaran, bukan RPI itu ditulis kemudian disimpan. RPI itu kalau kata bila saya masuk kelas, saya tanya cikgu RPI mana? Oh RPI tak ada, RPI GPK pendidikan khas simpan dalam office dia. Itu salah. Itu salah. RPI murid tu kena ada dalam murid, itulah sebab bila cikgu mengajar, cikgu kena refer kepada RPI tu. Kalau cikgu tak refer kepada RPI tu, that means RPI tu bukanlah sebuah dokumen yang hidup. Hanya dibuat simpan dekat pejabat GPK pendidikan khas in case kalau Nazir datang, in case kalau pengetua atau guru besar tanya. That is wrong. It must be something. And then RPI tu pula bukannya macam batu bersurat. Macam tu je, kadang-kadang RPI tu kita kena ubah. Kita set anak ni boleh capai sekian-sekian dalam tempoh 6 bulan, tapi yang sebenarnya kita salah. Bila kita set terlalu tinggi, anak ni akan stres, kita kena ubah. So cikgu-cikgu kena ingat RPI adalah satu dokumen yang hidup. Okey. Jadi harap-harap cikgu dah nampak cikgu-cikgu yang dah mengikuti beberapa minggu ni dah nampak hubung kait antara pentaksiran programatik dengan RPI dengan apa yang kita buat setiap hari dalam kelas. Dan nak sambung mengenai apa yang kita buat setiap hari dalam kelas, inilah yang saya kongsikan rancangan intervensi mingguan dengan cikgu-cikgu. Disebabkan, dan saya rasa rancangan intervensi mingguan ni dia adalah lebih sesuai untuk kelas-kelas yang mempunyai murid-murid yang low functioning. Jadi RIM ni tidaklah sesuai untuk semua murid, tapi untuk murid yang low functioning yang kita ajar benda yang sama berminggu-minggu baru dia dapat. 6 minggu ajar kenal angka 1 hingga 10, barulah dia dapat 6 minggu. Kemudian lagi 4 minggu ajar dia, barulah dia dapat memahami konsep nilai angka. Kemudian lagi 5 minggu kita ajar, barulah dia faham konsep operasi tambah satu digit dalam lingkungan 5 contohnya. Jadi murid-murid yang mengambil masa yang banyak ni, itu yang saya tak faham. Apa yang cikgu tulis dalam RPH yang setiap hari tu cikgu tulis apa? Dan saya dimaklumkan bahawa RPH yang cikgu tulis ni, cikgu perlu cakap bahawa setiap RPH tu cikgu mengajar
perkara yang berbeza-beza-beza. Tetapi murid-murid yang low functioning ni, sekali kita ajar ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, dia tak dapat. 6 minggu ajar baru dapat. Inilah yang dinamakan murid berkefungsian rendah. Habis tu kenapa pula nak tulis RPH yang setiap hari berubah? Ini yang saya katakan wayang kulit. Boleh tak cikgu? Wayang kulit. Dan wayang kulit ni tidak akan berhenti sehinggalah cikgu-cikgu take ownership of your professionalism. Maksudnya cikgu kata, sayalah yang ada degree dalam pendidikan khas, sayalah yang ada masters dalam pendidikan khas, sayalah yang dah pergi kursus ke sana ke sini mengenai pendidikan khas, sayalah yang hari-hari menghadap budak ini. I know these children better, I know this field better. Kalau Nazir datang, cakap dengan Nazir, anak murid saya macam ni, cikgu tengok ini saya punya kumpul data pada bulan Januari, matematik dia dekat sini, dia tak kenal angka, tak kenal apa. Sekarang ni minggu ke-8 baru dia, why don't you do that? Why don't you do that? Jangan anggap bahawa Nazir tu datang macam momok, nak marah cikgu, nak kata cikgu tak betul, nak cikgu tak salah. You know, kita kena suburkan budaya community of learning. Kalau cikgu nak belajar, cikgu pergi kat Google Scholar, type community of learning. Community of learning tu maksudnya dalam satu persekitaran tu kan, kita semua saling belajar, mempelajari daripada satu sama lain. Contohnya kalau tanya saya, Dr. Hasnah, bila masa Dr. Hasnah dapat banyak masa? Hello Dr. Sas, my techie friend. Okay, kalau orang tanya saya, Dr. Hasnah, yang Dr. Hasnah tulis modul, Dr. Hasnah buat buku semua tu, mana Dr. Hasnah dapat idea? To tell you the truth, saya paling banyak dapat idea untuk buat modul dan juga untuk tulis buku dan sebagainya semasa saya mengajar guru-guru PPDK, guru-guru Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Sejak tahun 2010 sampai 2015, 5 tahun, almost every year I train them. And selalunya sesi kami train dia orang tu ambil masa dalam 2 minggu. Dan dalam 2 minggu tu kan, selepas saya mengajar dia orang, saya dengar input dia orang. Dia orang cerita, dia orang ada buat entrepreneurship bela itik, ada buat entrepreneurship rumah cendawan, ada itu ada ni, dan dia cerita apa isu anak murid dia dalam kelas dan sebagainya. Dan selalu every time saya buat sesi melatih petugas-petugas daripada Pusat Pemilihan dalam Komuniti, saya dapat banyak idea. Oh, ini isunya on the ground, yang mengajar anak murid yang low functioning macam ni. Okey, dan kita balik, kita gubal dan kita cuba dekat mak-mak autisma. So bukanlah kita kata, oh Dr. Hasnah ada PhD, maka cikgu-cikgu PDK tu hanya belajar dari Dr. Hasnah saja. Tak. Saya pun belajar daripada dia orang. I get a lot of idea daripada dia orang. So ini yang kita maksudkan dengan community of learning. Dan saya rasa cikgu-cikgu kena berhenti takut dengan Nazir. Memanglah Nazir tu dia datang, dia pakai jaket, pakai tie apa semua kan. Jangan takut, believe in yourself, believe that you are a professional. Macam mana doktor mereka adalah seorang profesional, you as a teacher, you are a professional, and this is your kelas tu adalah bahtera cikgu, cikgu adalah nakhoda, cikgu tahu. Kalau Nazir tanya, kenapa buat macam ni, oh macam ni, you kena ada. Jangan expect kalau Nazir cakap you duduk diam, you dengan tu. No, it has to be a two-way communication yang kita katakan community of learning. Okey, itu satu bebelan yang saya, namanya pun kan perkongsian santai, bolehlah saya membebel, tak payahlah ilmiah sangat kan. Itu satu. Satu lagi yang saya nak share adalah saya berpeluang untuk melawat sebuah unit PPKI. Tak payah cakaplah di negeri mana. Dia dapat satu blok kelas lurus macam tu, dan kelas lurus tu kat tepi tu dia ada kaki 5, koridor dia kan, ada koridor. Dan di sepanjang-panjang
koridor tu kan ada meja, ada kerusi, ada meja, ada kerusi, ada meja, ada kerusi, dan ada wanita-wanita muda yang duduk menulis. Saya, siapa ni duduk sebaris dekat kaki lima dengan kerusi apa semua tu? Rasanya bukan cikgu, sebab cikgu duduk dalam teachers staff room kan. Lepas tu saya tengok macam tulis buku rancangan pengajaran harian kan, tebal macam tu, tulis. Lepas tu bila saya tengok dalam kelas, huru-hara ada seorang cikgu dan murid 5-6 orang, 2-3 orang agak hyper. Cikgu tu tak boleh nak kontrol. Bila cikgu tak boleh kontrol, maka tidak banyaklah sesi pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang berlaku. Dan saya tanya guru penolong kanan yang iringi saya tu, saya kata, cikgu, PPM mana? Pembantu pengurusan murid, PPM mana? Sebab kelas yang macam tu kalau ada satu cikgu, ada satu PPM, baguslah. PPM ni ada kat sini. So jadi wanita-wanita muda yang duduk sebaris nulis tu, mereka adalah PPM. Oh, kenapa PPM tak masuk dalam kelas? PPM nak kena siapkan dia punya buku long. Buku long apa? PPM kena siapkan pukul berapa dia buat apa. Ya Allah, ya Tuhan aku. Bila saya melawat ke kelas-kelas, kalau orang tak tanya saya tak cakap. Because I respect. Sebab saya datang ke situ, saya bukan nazir. Saya datang sebab saya nak melawat beberapa perkara yang lain lah kan. So, saya takkan komen. Kalau cikgu nak, cikgu kata, doktor, apa pendapat doktor tentang kelas? And then I will share lah kan. Jadi, yang saya kesalkan di sini adalah PPM yang 5-6 orang ni disuruh duduk dekat meja menulis log PPM. Log PPM tu nak buat apa? Kita nak bukukan, nak hantar ke arkib negara ke, nak hantar ke museum ke? Apa guna? PPM dia tak ada faedah dia duk menulis ni. Dan ni dalam kelas tengah huru-hara. Itu sebabnya kerajaan bayar PPM supaya berada dalam kelas, supaya boleh bantu cikgu, bukan menulis. Jadi ini yang kita perlu ubah, cikgu. Kita punya belief that jika tidak ada bukti penulisan, maka tidak ada kerja dilakukan. Engkau buat kerja, mana engkau punya tulis-tulis, mana kau punya buku log, mana kau punya apa punya. Kalau tak ada benda tu, kau tak buat kerja. Bukan macam tu, cikgu. Kita ni kan, especially special education teachers, the more time we spend with the children, the better. Sebab itulah saya selalu bagi tahu kepada mak bapak, I don't want my teachers in Jenis Kurnia to be spending time menulis itu. Lepas tu nanti kita compile. Semasa dia menulis tu budak keletung-keletang ke, ataupun semasa dia menulis tu sepatutnya dia boleh buat BBM banyak-banyak. BBM tu yang akan membantu murid-murid. Jadi sebab itu saya percaya bahawa dokumentasi tu perlu diminimalkan. Diminimalkan. Jangan terlalu banyak. When teachers are in school, when children are in school, they should be having contact with each other. They should be playing together, they should be learning together, they should be talking, communicating, doing activities, arts and craft, whatever. Kita tak nak cikgu tu duk menulis, biar murid ni. Yang dalam kes yang saya bagi contoh tu, PPM. Yang sepatutnya memang mengawal tingkah laku murid, membantu dengan dia punya toilet trainingnya apa, yang awak nak suruh tulis buku long tu, apa gunanya? Dan itulah macam saya kata, kita kena buang mentaliti kita bahawa lagi banyak dia tulis, lagi cantik dia punya gurindam sajaknya tu, maksudnya dia tu adalah guru yang sangat terbaik. No, guru yang terbaik adalah guru yang berada di dalam kelas, encouraging children to play, encouraging children to be verbal, encouraging children to do activities. Ya cikgu-cikgu, itu dia. Jadi disebabkan oleh hal-hal inilah makanya kami di Jenis Kurnia, kami tidak menyuruh pegawai-pegawai intervensi kami ataupun cikgu-cikgu kami untuk menulis RPH, rancangan pengajaran harian, tetapi apa yang kami ada adalah rancangan intervensi mingguan. Jadi rancangan intervensi mingguan adalah satu dokumen yang mereka tulis dan cukup tulis untuk 1 minggu, dan dokumen itulah yang digunakan untuk the whole week. Contohnya kalau kita tengok
Excuse me ya. Tak apa nasihat. Contohnya kalau cikgu tengok kat sini, sini adalah kelas gajah. Kelas gajah ni kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sesi PM. Mereka masuk kalau tak salah saya pukul 2 sampai pukul, kalau tak salah saya dia masuk pukul 1:30 kot dia. Dia masuk pukul 1:30, dia keluar pukul 4. Itu kalau PM. So they have like 3.5 hours macam tu dekat jenis punya. But they come Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekerat hari. And then cikgu ni pagi pun ada satu grup, kemudian cikgu rehat 1 jam, petang ada satu grup. Sebab itu saya kata cikgu-cikgu di jenis punya, they work very hard. Cikgu-cikgu dekat sekolah pukul 2, pukul 3 balik kan. Nanti cikgu-cikgu kata, doktor kami Sabtu Ahad kami datang. Okay, let's not talk about that lah. But our teachers, they teach the whole day. Dan untuk anak-anak yang datang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu tidak ada RPH yang disediakan, hanya RIM saja. RIM and it lasts the whole week ya. Right. Jadi kita tengok yang ini dulu ya. Ini adalah untuk kelas gajah, dan kelas gajah ini adalah kelas anak yang boleh kita kategorikan sebagai low functioning, sebab anak-anak kelas gajah ni dia akan pergi ke kelas PPKI, pendidikan khas, pada tahun 1. Anak-anak yang kita sediakan untuk masuk ke kelas aliran perdana, mereka duduk di kelas yang nama buah, kelas pisang, kelas nenas, kelas manggis. Itu adalah anak-anak yang high functioning yang kita prepare untuk masuk ke kelas aliran perdana. Dan kelas beruang, kelas gajah, kelas panda, ini adalah anak-anak yang akan masuk ke kelas PPKI. Jadi anak-anak yang di kelas gajah, kelas beruang ni, they are low functioning. We focus more on their behavior, we focus more on their independence, dengan harapan nanti bila dia masuk ke PPKI, dia akan kekal di PPKI sehinggalah darjah 6. Tidak ada cerita anak puan tak sesuai duduk sini, anak puan lebih sesuai ke PDK. We don't want that. Because parents cannot afford it kan. Jadi kalau seboleh-bolehnya kita nak anak-anak dia kekal di kelas PPKI dan dia terus berjaya di situ. So we make sure bahawa we try to make sure that these children yang low functioning ni, bila dia pergi ke tahun 1, dia dah toilet train, dia tidak ada tingkah laku negatif, tidak ada tingkah laku disruptif, tidak ada tingkah laku agresif, dia dah boleh ikut arahan, dia dah boleh bekerja dalam kumpulan, cikgu suruh berbaris, dia boleh berbaris, dan dia boleh berkomunikasi dan dia boleh bermain. Okey, cuba cikgu bayangkan kalau pada tahun 1, cikgu guru pendidikan tahun 1, dan pada bulan Januari murid yang datang tu dah ada skill-skill tu. Dah toilet train, boleh mengikut arahan, tidak ada tingkah laku negatif, disruptif, agresif, boleh ikut aktiviti dalam kumpulan, boleh bermain dengan rakan-rakan dan boleh berkomunikasi apa keperluan dia. Jadi kalau murid-murid dah ada kemahiran ni, saya rasa cikgu-cikgu tentu lega kan. Dan budak-budak ni masuk ke dalam kelas tahun 1, cikgu boleh terus saja ajar dia, dah tak payah dah nak settle behavior, tak payah dah apa kan. Jadi that's the main target for these children. InsyaAllah kalau ada masa saya akan tunjukkan 3 RIM kelas gajah, RIM kelas beruang dan RIM kelas RIM kelas buah-buahan. Satu RIM kelas buah-buahan, okey? Right, kita tengok dulu. Harap tulisan tak kecil sangat lah ya cikgu-cikgu. Right, jadinya okey. Jadinya ini nama cikgunya Nur Fatin Faiza, dan ini adalah untuk bulan Februari hari tu. Sebelum kita PKP kan. Dan cikgu Faizah ni dia tulis mengikut aktiviti. Sebab salah satu kaedah yang kita gunakan di Genius Kurnia adalah kaedah activity based intervention. Intervensi berasaskan aktiviti. Maksudnya apa aktiviti yang kita buat, dalam aktiviti tu ada intervensi. Okey. Jadi objektif-objektif pembelajaran yang ini cikgu ambil daripada RPI murid-murid.
Okay, jadi RPI itu, apa konten dalam RPI itu mesti ada dalam RIM, dan hasil objektif RPI ini adalah daripada pentaksiran programatik. Sekejap ya. Abdullah. Okay, alright. Jadi kita tengok, semasa rutin ketibaan, objektif untuk Abdul adalah Abdul boleh menjalankan rutin ketibaan. Rutin ketibaan dia adalah buka kasut letak dekat tempat kasut, buka stokin letak dekat tempat stokin, buka beg keluarkan buku komunikasi letak dalam bakul buku komunikasi, beg apa makanan minuman yang mana yang ada yang letak dalam peti ais, ada letak dekat rak, beg tu ditutup balik diletakkan dekat rak, dan salam dengan cikgu, pergi bilik air, buang air, keluar, dan ada free play. Itu adalah rutin ketibaan di junior school ni. Jadi cikgu making sure that bila anak-anak datang, semua ni Abdul, Irfan, Ratnam, Umar, dia punya objektif sama. Sekejap ya. Abdullah. Hanin, ajak Abdullah masuk dalam kak. Okay. Jadi cikgu akan tanya, oh doktor, senanglah sebab murid-murid semua dia punya level sama. That's what we do. Anak-anak yang high functioning kita letakkan dalam satu kelas, anak-anak low functioning letak satu kelas. Mana anak yang low functioning dan ada masalah behavior, apa yang kita buat adalah kita tambah PPM dalam kelas tu. Dan whatever masalah behavior yang dia ada, kita targetkan dalam sebulan 2 bulan dia kena overcome behavior tu. Jadi cikgu bukan dukun ajaib ya yang you boleh bagi all sorts of children. Jadi untuk guru penolong kanan di kelas-kelas pendidikan khas, I suggest that you susun kelas tu mengikut tahap murid, bukan saja tahap behavior, juga tahap dia punya keupayaan akademik dia. Lepas tu mana anak-anak yang banyak challenging behavior, di situ mungkin perlu seorang atau 2 orang PPM. Anak-anak kelas yang dah okey tu mungkin tak perlu PPM. Jadi we need to make it work lah. Jadi kita tak boleh lah letak dalam satu kelas ada budak yang behavior dah okey, belajar dah maju, kemudian kita letak pula murid yang belajar dia terkebelakang dengan ada masalah behavior. Cikgu tak boleh nak fokus. So much better. Ada juga beberapa murid tu yang agak challenging. Behavior yang challenging bagi guru lah. Behavior dia banyak isu yang belum settle, tetapi IQ dia sangat tinggi. Jadi bila IQ dia sangat tinggi, kita kena letak dia dalam kelas yang akademik dia tinggi. Tetapi dalam kelas akademik tinggi tu dia menimbulkan banyak isu sebab behavior dia tak settle. Untuk anak-anak yang macam ni, kita panggil mak bapak dan kita terangkan anak you dalam kelas macam ni. So di rumah boleh tak kita top up dengan behavior intervention dan sebagainya. Dan selalunya anak-anak yang macam ni di jenis kuliah kadang-kadang kita kena letak 1 PPM untuk bantu dia, sebab kita percaya kalau kata behavior dia boleh improve dengan dia punya kognitif yang tinggi tu, dia boleh maju ya cikgu-cikgu. Jadi itulah, is a matter of kita nak susun juga kan. Right. Jadi apabila murid-murid sampai dan dalam kelas ni kalau tak salah dia ada 8. Jom kita tengok Abdul, Irfan, Ratnam, Umar. Kemudian dekat bawah dia ada 4 orang murid saja. Jadi petang dia 4 orang, pagi dia 4 orang. Kadang disebabkan kelas ni dia agak low functioning, kita ada 4 ke 6 orang murid dalam kelas. Saya rasa ini bulan Februari murid tak ramai lagi, tapi nanti dalam bulan 3, bulan 4 sepatutnya murid bertambah-tambah. Tetapi lepas Februari tu PKP kan. Jadi semasa rutin ketibaan, cikgu tahu apa objektif untuk anak-anak ni. Kemudian dari segi bahagian komunikasi, diorang semua kena belajar untuk salam tangan guru. Kemudian untuk aktiviti bermain, boleh bermain bersama rakan dan mengambil satu giliran. All of them have this objektif, dan
dia punya apa tu social kemahiran sosial dia yang kedua adalah boleh menunggu giliran sewaktu bermain. Jadi walaupun aktiviti tu nampak macam aktiviti bermain, bukannya belajar, tetapi ada objektif dia. Objektif dia kita nak ajar dia untuk menunggu giliran dan ajar dia untuk mengambil giliran. Jadi satu lagi adalah kita boleh bermain secara olok-olok, pretend play. Pretend play ini adalah satu daripada kemahiran pra-akademik. Sebelum kita nak ajar membaca, menulis, mengira, salah satunya anak-anak perlu ada kemahiran untuk pretend play, okey? Kemudian latihan ketandas. Latihan ketandas, kita tengok anak yang pertama ni boleh membuka separuh seluar apabila melakukan rutin, boleh membuka separuh seluar. Yang ni boleh memberitahu guru untuk ketandas. So this boy is a little bit more advanced, okay? Aktiviti fizikal meniru 2 langkah pergerakan guru, tapi anak ni meniru 1 langkah pergerakan guru. Okay? Jadi yang ini semua boleh melakukan aktiviti pada bola. So during this week, these are the activities that they want to do. Okay? Right. Sekejap ya. Muhammad, dia tu switch on the TV. Hanin? Nin? Ask Muhammad to switch on the TV. Okay, switch on the TV. Okay. Good job, Muhammad. Okay, good job. Okay, come. Right. Okay, di manakah kita? Okay, ni aktiviti fizikal. So maksudnya kan setiap waktu dalam jadual waktu tu cikgu tahu apakah objektif. So tak adalah cikgu biar cikgu pantau, oh dia ni tak boleh ambil giliran. So cikgu akan pergi, cikgu akan intervene, cikgu akan ajar. Okey, Syarul Akmal ni parent kan? Adakah masa di mana kesemua kanak-kanak low functioning, high functioning berinteraksi dan buat aktiviti bersama-sama sebagai persediaan untuk social interaction di luar? Semasa sambutan Maulidur Rasul, semasa sambutan hari Perwira, semasa sambutan hari kemerdekaan, konsert hujung tahun. Konsert hujung tahun mereka banyak banyak buat rehearsal semasa hari sukan. So those are some of the activities. Sekejap ya. Muhammad. Okay, right. Untuk social interaction dan juga mereka ada trip pergi, kadang-kadang pergi zoo ke pergi mana, dan juga mereka ada orientasi ke sekolah. Okay, right. Jadinya untuk belajar. Sekejap ya. Hanin, can you have a look at Muhammad? Muhammad, kita nak berapa minit? Can you like remind him? No, you sit outside. Sekejap je. Another half an hour. Right. Okay, inilah cabaran bekerja kat rumah. Okay, jadi untuk belajar, cuba kita lihat sini. Ini adalah untuk komunikasi, boleh meminta pensel, ini adalah komunikasi, and then menyalin huruf. Jadi macam anak yang pertama ni boleh menyalin huruf. Anak yang ketiga ni boleh menyalin satu perkataan mudah. So anak yang ketiga ni dia lebih advance daripada anak yang boleh menyalin huruf ni. Okay, jadi anak ketiga keempat ni dia lebih advance daripada anak yang dua ni. Dan anak yang dua ni cuba cikgu tengok dari segi menyurai huruf. Ini menyurai huruf SU dengan menyurai huruf VWK. Cuba saya tanya cikgu, anak nombor 1 ke lebih advance atau anak nombor 2 yang lebih advance? Anak yang lebih advance adalah anak VWK, sebab VWK adalah lebih mudah untuk salin jika dibandingkan dengan SU. Kemudian untuk matematik, anak pertama ni dia belajar padanan nombor 1 hingga 10.
dan anak kedua ni padanan nombor 1 hingga 5. Jadi anak dari segi matematik, anak pertama lebih advance daripada anak yang kedua, dan anak yang ketiga ni dah buat operasi tambah visual 1 hingga 10, dan anak yang keempat ni mengira kuantiti 1 hingga 20. Jadi dari segi advance, anak ketiga matematik lebih advance, diikuti oleh anak keempat, diikuti oleh anak pertama dan itu anak kedua. Jadi cikgu kena tahu level murid-murid. Sebab itulah saya rasa insya-Allah nanti kita nanti kita akan macam saya kata insya-Allah kita akan cetak modul ni. Cikgu kena tahu. Contohnya sebelum kita ajar operasi tambah, dia kena tahu mengira kuantiti. Sebelum mengajar mengira kuantiti, dia perlu tahu buat padanan nombor. Saya rasa that pedagogi, bukan pedagogi lah, like macam mana the flow of tu. Sebab saya nampak kadang-kadang bila saya pergi ke sekolah-sekolah, cikgu main kenal nombor, cikgu buat itu, buat ini, dia tidak ada step by stepnya tu. Itu yang menyebabkan kurang berjaya. So kalau kita dah tahu what step by step tu, and then it'll be so much easier. Dan step-step tu kita tahu apa dia punya kertas kerja, apa dia punya BBM dan sebagainya. InsyaAllah doakan jenis kurnia supaya boleh menghasilkan modul tu dan boleh menghasilkan buku-buku untuk BBM tu ya cikgu. Right. Jadi untuk anak ni boleh membaca ayat mudah, Untuk anak yang 2 orang ni belum ada objektif untuk membaca. So this child number 3 and child number 4 lebih advance ya. Okey, untuk aktiviti berkumpulan, topik untuk minggu ni adalah making dragon costume. I think bulan 2 ni something to do with Chinese New Year. Jadi apa yang cikgu buat di kelas tu, cikgu cuba relate jugalah dengan sama ada sambutan Tahun Baru Cina ke, kalau kata Syawal nanti dia akan melukis gambar ketupat lah, dia akan lukis gambar yang ikut-ikut tema lah kan, Christmas ke, Deepavali ke, sambutan hari mereka ke, sambutan hari kanak-kanak. So making dragon costume, yang ini adalah BK1 ni, ini adalah dia punya target untuk communication. Untuk communication meminta kain felt. Jadi cikgu ada kain felt tu, cikgu tak bagi, dia kena minta baru cikgu bagi. Dia minta cikgu bagi. Jadi memang se-idealnya adalah supaya murid-murid ini mendapat speech therapy. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak speech therapy cukup untuk semua anak istimewa, untuk semua warga emas yang kena stroke, semua adik-adik muda yang aksiden motor dan sebagainya, our country will never have enough speech therapist, takkan? 50 tahun pun saya tak berani jamin kita akan ada enough speech therapy. 100 tahun maybe lah kot. Even dekat US pun speech therapy tak cukup. Dan sebab itu guru perlu tahu macam mana nak buat intervensi komunikasi semasa dalam aktiviti harian. Ini yang kita panggil activity based intervention. Maksudnya dalam aktiviti making dragon costume tu, cikgu embed atau cikgu terapkan objektif untuk komunikasi. Dan memang berkesan ke doktor minta kain felt tu, tiap-tiap hari kita buat, lama-lama kita akan nampak dia melompat ke satu stage. Daripada saya bukan ahli terapi, saya cikgu, saya tak. Don't be in denial, teachers, don't be in denial. Inilah keadaannya, we'll never have enough speech therapy. Dan cuba kita tengok di situ, meminta kain felt, takkan cikgu tak boleh ajar kot. As simple as that aja. So don't be in denial. Nak tunggu kita ada speech therapy, takkan ada cukupnya. Okay, right. Jadi yang ini boleh menunggu giliran ni, ini adalah kemahiran social skills dia. Okay, ini motor halus dan motor kasar boleh menampal wajah dragon kepada kostum tu. So ini ada satu objektif komunikasi, ada satu objektif untuk kemahiran sosial, dan ada satu objektif untuk kemahiran motor halus. Okay, right. Kemudian
Di sini waktu makan. Waktu makan pun dia ada objektif untuk komunikasi, meminta makanan dan minuman dengan menggunakan ayat I want. I want. Inilah saya kena cakap dengan cikgu-cikgu juga. Yang I want tu nak pergi sekolah swasta ke atau nak pergi sekolah kerajaan. Cikgu-cikgu kita pun kita kena tegur-tegur juga kan. Okay, circle time dia ada objektif untuk komunikasi 1, 2 dan juga kemahiran sosial, meniru pergerakan semasa nyanyian lagu Ojerong. Tak tahu Baby Shark ke Ojerong ke. Rutin pulang, tingkah laku 1 menjalankan rutin pulang, mengemas beg dengan berdikari, menyalam guru secara berdikari. Mengemas beg ni kan, kita kena ajar anak-anak ni untuk menjaga barang-barang dia. Nanti di sekolah itu yang pensel hilang, mak bapak beli bergenggam-genggam, sekejap hilang, sekejap hilang, sekejap hilang. Kan? Jadinya itulah cara cikgu-cikgu di Genius punya set dia punya timetable, set dia punya cara pengajaran dan sebagainya. Sebab saya rasa kena sebut jugalah di sini kadang-kadang cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak low functioning, dia fikir bahawa dia perlu mengajar ABC 1, 2, 3 benda. Dia tak fikir tentang komunikasi, dia tak fikir tentang urus diri, dia tak fikir tentang kemahiran sosial, dia tak fikir tentang macam mana nak ajar anak ni bermain, tunggu giliran. Nanti murid-murid ni dia membesar dan dia pun tak ada kemahiran-kemahiran ni. Kita tahun pertama, tahun 1 tak ajar, tahun 2, tahun 3 besar macam tu je. Of course lah dengan ABC 1, 2, 3 pun tak dapat, dengan urus diri tak dapat, dengan kemahiran sosial. You know, so I think it's high time it's high time untuk kita change the way we do things lah, supaya anak-anak datang ke sekolah tu mereka ada perubahan walaupun sedikit dalam kemahiran mereka dalam dia punya kemampuan. Cikgu Ian tanya, boleh tahu sama ada RIM ini share bagi PDPC semua guru atau mengikut subjek masing-masing? Okay, that's a good question cikgu. Di Genius punya, kalau kata murid ni untuk PM, dia datang 1.30 hingga pukul 4. 1.30 hingga pukul 4 tu cikgu yang sama saja. Cikgu yang sama saja sebab kita dapati bahawa kalau 40 minit, 5 minit cikgu ni masuk, 45 minit cikgu ni masuk, 45 minit cikgu ni masuk, 45 minit, 15 minit pertama nak settle behavior, duduk apa-apa, mengajar 15 minit dah nak keluar, is not orang kata tak berkesan. So kalau kata anda adalah guru penolong kanan di sekolah, mungkin you can change it. But then again, if you want to change ikut cara Genius School ni, mungkin cikgu-cikgu pertama pukul 1 hingga pukul 1.30 sampai pukul 4 nak duduk menghadap budak-budak ni, bila masa aku nak pergi bilik air, bila masa aku nak semayang asar dan sebagainya. Di Genius School ni akan ada satu lead teacher dan ada 2 orang ataupun ada seorang, bergantung kepada bilangan murid dan juga bergantung kepada tahap murid. Jadi kalau kata cikgu ni nak pergi bilik air ke apa ke, ada pembantu yang membantu dan sebagainya. Dan sebab itu macam guru-guru kami, because they work very hard daripada pukul 1.30 sampai pukul 4 menghadap murid-murid, salah satu rule di Genius School ni adalah pukul 5 on the dot mereka balik. Tak ada, Dr. Hasna kata hari ni ada mesyuarat sampai 5.30, tak ada. Saya tengah bercakap 4.45, lagi 15 minit, cakaplah laju-laju dalam mesyuarat. Cocek, pukul 5 semua orang balik. Apatah lagi kami, lokasi kami adalah di Sentul, lambat keluar jalan, sangat jam. Memang pukul 5 out. Dan memang selepas pukul 5 tidak ada komunikasi daripada pengarah atau ketua program kepada cikgu-cikgu. Memang pukul 5 is your personal time, is your family time, kita tak kacau. Pagi-pagi pun kalau kita nak hantar message, sebab kami mula beroperasi pukul 8, the earliest we can send messages, the bosses can send the message to the team is at 7 o'clock. So memang Sabtu Ahad kita tak kacau. If there is an emergency, contohnya katalah PDRM kata nak datang esok, terkejut tergempar, if I have to contact my teachers, then my message will start, minta maaf cikgu mengganggu waktu rehat cikgu, tetapi esok secara tiba-tiba PDRM kata nak datang. I will always apologize first because this is not
masa bekerja. When we have new ketua program, from time to time we have new ketua program. Bila saya dapati bahawa ketua program 1 atau ketua program 2 duk hantar messages pukul 7, pukul 8 duk bincang apa, I will write to ketua program and say that can you not ajak berbincang tentang hal-hal ni. Nak bincang tunggu mereka datang pukul 8, bincang pukul 8. Masa dekat rumah is time for their families. Why? Because our teachers work very very hard. Work very very hard. Disebabkan they work very very hard. Sebab itulah saya tak nak burden dia orang dengan RPH yang merepek-repek. Hari ni ajar itu, hari ni ajar itu. Padahal anak-anak tak masa. Dah habis. Satu RIM cukup untuk seminggu. Dan kalau kita tengok RIM ni kan, kalau kata contohnya Adira ni kan, tak capai lagi, minggu depan is going to be the same thing. So what the teacher does is that dia buka RIM ni dekat dia punya komputer dan dia buka kita punya pentaksiran programatik, dan kalau dia nak ubah dia akan copy objektif daripada pentaksiran programatik kita dan dia paste kat sini. Dia copy paste itu je, and it doesn't take them more than half an hour to write dia punya rancangan intervensi mingguan. Whatever time, the extra time that they have, apa yang kita nasihatkan dia orang adalah untuk buat BBM. Sebab itu cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu datang ke jenis punya, kita punya BBM memang berak-rak. Sebab ini satu lagi cikgu-cikgu, anak-anak yang low functioning ni kan cikgu-cikgu tak boleh chop and talk. Tak boleh chop and talk. Berapa banyak dah kelas PPKN yang saya pergi, yang budak nak duduk pun tak boleh, nak tengok cikgu pun tak boleh, mengelesek. Saya cikgu, okey, hari ini kita akan belajar tentang haiwan. Budak-budak tak boleh dengar. No, you cannot teach for low functioning kids. You cannot teach macam budak-budak tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang dah besar, yang dah boleh fokus dan sebagainya. They can't even focus. So untuk anak-anak yang low functioning ni, the best way we can teach is always keep them busy. Sebab itulah kita banyak BBM. Dia kena buka BBM, ada benda yang dia matching, ada line yang dia kena trace, ada itu, ada ini. Keep them busy. When their fingers are busy, when their eyes are busy working, itulah masanya otak dia akan bekerja. Otak dia tak akan bekerja bila cikgu berdiri kat depan membebel. Saya bila pergi ke kelas-kelas yang low functioning, kata, ya Allah, saya tak marah kat cikgu-cikgu, kata, ya Allah, kesiannya cikgu-cikgu ni tidak ada skill untuk ajar anak-anak yang low functioning. So, that is why bila saya masuk ke dalam kelas, bila saya memantau kelas, masuk saja saya nak klasifikasikan sama ada cikgu tu bagus ke tak bagus adalah dengan melihat murid-murid engage ke tidak. Bukan murid-murid bertunang ya, engage. Maksudnya okey, ada 7 orang murid. 4 orang duduk dengan cikgu, duduk tengah belajar tentang nilai nombor. Okey, fine. 2 orang murid duduk dengan PPM sedang buat tracing ke apa ke. Okey, fine. So 4 dengan 2, 6. Yang seorang lagi, okey, yang seorang lagi bukan dia dah habis belajar, dia ada free time, tapi bukan dia merayau. Tapi dia duduk dekat satu sudut, cikgu dah letak papan putih dan dia melukis dekat papan putih. Walaupun itu free play dia, he is engaged, he is drawing. Kalau saya masuk, murid ada 7 orang, 4 orang duduk nganga, 2 orang duduk tengah main air liur, 1 duduk tengah entah apa-apa. That is the hallmark of a bad teacher. The hallmark of a good teacher is that all children are engaged maximum amount of time. Dan selalu cikgu-cikgu apabila budak dah bekerja fokus dengan baik selama 25 minit, 30 minit, selalu cikgu akan bagi break selama okay children, let's go and play. And then masa itu kita bagilah, kita keluarkan mainan, dia biar dia main puas-puas 10 minit. Dan habis 10 minit kita akan kata okay children, 2 more minutes before we clean up and go back to our table. Kemudian okay, 1 more minute before we clean up. Okay children, 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Ting 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 ting. Okay, clean up. Everybody, everywhere.
Cikgu ada kemahiran. Cikgu ada kemahiran untuk anak-anak yang low functioning. So saya rasa kaedah mengajar ini sesuai untuk anak tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang masih low functioning, yang masih memerlukan kita bentuk dia punya tingkah laku, bentuk dia punya kemahiran sosial. Dan untuk anak-anak yang low functioning di sekolah menengah, saya ada dengar kawan-kawan kata, oh anak murid saya ni ajar masak pun tak boleh, ajar ini pun tak boleh. So you need to apply, walaupun saya bercakap tentang anak-anak low functioning yang usia 7, 6, 5 tahun, saya rasa certain elements dekat sini boleh cikgu ambil dan cikgu adaptasi untuk anak murid yang tingkatan 1, 2, 3. Okay, right. Jadi saya nak tunjuk satu lagi, ini adalah murid yang yang ini kelas mana? Oh, ini kelas gajah. Sekejap ya. Saya tutup kelas gajah, saya buka kelas buah. Sekejap ya. Alamak, kenapa kelas buah ni? Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanin, panggil saya. Dia tak nak buka lah kak. Bila I panggil nama you dah okey. Dia kena seru Hanin, dan dia okey. Okey, ini saya nak tunjuk kepada cikgu. Ini adalah kelas buah-buahan. Kalau tak salah saya kelas nenas kot. Kelas nenas ini adalah kelas murid yang high functioning yang memang kita target untuk masuk ke kelas aliran perdana di tahun 1 ya. Okey, kita ada lagi, kita start tadi pukul 10.30. Oh, kita ada lagi 6 minit. Bertambahlah cikgu-cikgu ya, sekejap je lagi. Okey, saya cuba nak tunjuk untuk anak-anak yang high functioning macam mana kelas nenas, kelas cikgu Punita. Dan kelas ini dia ada, let's see berapa orang murid dia. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 orang murid dan kelas nenas yang high functioning ni selalunya dalam bulan 10, bulan 11 tu kadang-kadang muridnya ada sampai 16 orang, 17 orang dalam satu kelas. Sebab murid ramai maka kalau ada sampai 16, 17 kita akan ada satu lead teacher dan kita akan ada 2 pembantu guru lah. Dan selalunya awal-awal tahun ni murid dalam 9 orang, 10 orang. Sebab di jenis Kurnia ni kita berbeza daripada sekolah rendah. Sebab sekolah rendah Januari murid banyak tu lah sampai hujung tahun. Kita tidak. Murid yang di kelas-kelas bawah tu bila dia dah capai kita punya objektif dia akan naik ke kelas. Jadi sebab itu macam kelas tinggi macam kelas nenas, kelas pisang ni hujung tahun bulan 10, bulan 11 anak murid dia sampai berbelas-belas orang. Dan kelas nenas ni lain daripada kelas gajah tadi. Kelas gajah tadi dia 3,5 jam macam tu, tetapi anak-anak kelas bawahan dia datang pukul 8.30 pagi, dia balik pukul 4. Jadi cikgu Punita ni dia akan mengadap budak-budak ni seorang dia daripada pukul 8.30 sampai pukul 4. Saya rasa tak ramai cikgu yang mampu buat kan. Jadi cuba kita tengok di sini. Sembang pagi ataupun circle time lebih kurang semua sama saja, dapat menyertai aktiviti relaxing selama 10 minit secara berdikari. Dan saya rasa Cikgu Punita di sini dia banyak buat stretching lah, dia banyak buat ala-ala yoga tu. When our teachers wants to experiment, kita galakkan because inilah caranya kita untuk meneroka ilmu-ilmu baru kan. Right, kemudian pengurusan diri, ini anak-anak ni semua dah toilet train dah apa. Jadi Cikgu Punita letak dekat sini target dia untuk gosok gigi. Ni bahasa Melayu, saya sebab lebih kurang semua sama, saya tunjukkan. Jadi Cikgu Punita ni dia tak ikut sangat macam Cikgu Fatin Faizah tadi. Cikgu Fatin Faizah tu dia waktu makan, waktu apa. Tapi anak-anak di sini semua kemahiran tu dia orang dah okey. Jadi lebih banyak fokus kepada
academic skill. Saya buka besar sikit ya supaya sebab anak-anak ni lebih kurang sama dia punya tu. Okey, bahasa Melayu dapat mengenal, membaca dan mengeja 20 patah perkataan menggunakan sukata KV-KVK seperti nanas, bakul, sabun, gajah, gitar, dapur. Jadi anak-anak kelas nenas ni awal tahun dia lebih kepada boleh mengeja dapurnya. By the time sampai bulan 10 tu dia dah sampai ke tahap boleh membaca petikan dan kalau kata dalam bulan 8 bulan 9 tu membaca petikan ringkas dan menjawab dengan pilihan jawapan. Siapa pergi ke kedai? A. Ana, B. Bella, C. apa-apa. Nanti pada bulan 10 tu boleh membaca petikan ringkas dan menjawab dengan menulis jawapan. Siapa yang pergi ke kedai? Jawapan dia Bella. Macam tu. Okey, jadi kita boleh nampak dia punya perkembangan tu ya cikgu. Jadi saya tak heranlah pada bulan Februari ni mereka hanya boleh mengenal membaca perkataan. By the time they get to bulan 10, bulan 11 memang dah boleh baca petikan. Okey, bahasa Inggeris cikgu ajar dia sight words. Maksudnya cikgu tak ajar secara fonik, cikgu mengajar sight words. Kita di sini nak membaca ada 3-4 kaedah, tapi yang paling banyak digunakan oleh cikgu adalah fonik dan juga sight words. So cikgu Punita menggunakan sight words dan able to recognize, read and spell 15 sight words independently. Dan di sini matematik dapat menyelesaikan rangkaian nombor lingkungan 20 secara berdikari. Awal sains dapat memahami dan membezakan 10 benda hidup dan benda bukan hidup. Pendidikan Islam moral, sebab cikgu Punita dia beragama Hindu, sebab tu pendidikan Islam mungkin pembantu dia akan take over dan cikgu Punita akan take over murid-murid untuk pendidikan moral. Dan dekat sini rukun Islam, rukun iman. Untuk moral ada dia punya konten dia. Kemudian di sini menulis boleh menyalin ayat pendek mengandungi 15 hingga 20 patah perkataan daripada papan putih dalam buku garis satu secara kemas dan berdikari dalam masa yang ditetapkan. Jadi cikgu nampak tak objektif tu adalah SMART. Ingat tak lagi saya cakap tentang SMART? Specific, measurable, achievable, relevant, time related. Kalau kita tengok di situ memang dia punya objektif tu adalah SMART. Boleh menyalin ayat pendek. Ayat pendek macam mana? Ayat pendek 3-4 patah perkataan. No. Ayat pendek 15 hingga 20 perkataan. Tu tak pendek sebenarnya bagi saya. Daripada papan putih. Ayat tu di papan putih dan dia kena salin masuk dalam buku garis satu secara kemas dan berdikari dalam masa yang ditetapkan. That's very good. Dan benda-benda ni, yang ni bila saya cakap nanti cikgu-cikgu definitely akan jealous. Di sini kan objektif ni bukan cikgu kena malam tak boleh tidur, apa objektif? Tak. Cikgu hanya buka kita punya modul. Cikgu okey, yang ini murid dah dapat konsep dia. Oh, murid aku ni. Jadi dia copy paste sebab modul kita dalam bentuk soft copy. Dia copy dan dia paste sahaja dalam RIM. So RIM ni banyak copy paste. Tak payah menaik pun. So this is how we want our teachers to work. We don't want them to burden dengan nak perah-perah otak. Semua dah ada. Macam kita nak masak contohnya rendang daging. Rendang daging kita buka resipi dah ada berapa kita follow je. Dan cikgu pun samalah. Kita dah ada kaedah mengajar yang mantap, kita dah ada modul kita cikgu ambil, cikgu tak payah nak stress. Pasal apa? Menghadap murid-murid tu pun dah sangat challenging sebab kadang-kadang murid ada behavior dan sebagainya ya. Okey, jadi kita nak memudahkan guru supaya guru boleh perform dengan lebih mantap lagi. Jadi Cikgu Halinas, Doktor mohon share bahan. Apa yang ada kat sini boleh share cikgu, yang lebih pada tu insya-Allah kita akan keluarkan dalam modul, okey. Jadi dan ini adalah untuk murid-murid sama. Okey, kita kena berhenti sebab kita punya sembang santai kita hanya adalah 1 jam saja. Jadi saya bagi tempoh 5 minit di sini kalau cikgu nak tanya soalan. Saya tengok dari tadi ada lebih kurang 80, 83, 78 cikgu yang join. Saya nak tanya ada soalan apa-apa ke? Dan minggu depan
nak belajar apa? Nak belajar tentang kaedah mengajar ke? Kalau tak ada apa tu? Kalau tak ada, nanti apa yang saya buat, saya akan buat kelas perkongsian santai dengan ibu bapa. Okey, ada apa-apa soalan cikgu-cikgu? Kita dah nak berhenti kat sini. Cikgu Samsiah masuk-masuk terus. Okey, ada apa-apa nak tanya? Hari ni cikgu-cikgu ni semua kenyang makan lemang, makan ketupat. Jadi apa tu, apa nama ni? Ada? Cepat, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, Cikgu Sarah Serena. Okey, Cikgu Yen, appreciate. Okey, you're welcome Cikgu Sarah Serena. Macam mana nak dapatkan sampel modul ni? InsyaAllah kita dalam proses edit terakhir. Kita ada masalah dengan ilustrasi sebab illustrator kita pun kena COVID dan sebagainya. We are still trying to get our illustrations done. Dengan kabarnya hujung bulan 6 ni akan siap dan insyaAllah kita akan hantar untuk cetak. Jadi dalam sebulan setengah macam tu lagi kita akan keluar. Okay, Azlili, thank you Doktor, welcome. Zatu Ifah, thank you, welcome. Cikgu Narasari, jelas penerangan kesambung daripada sebelum ni, thank you. Okay, minggu depan nak apa cikgu? Tak ada apa ke? Dah tak ada apa dah? Cikgu Samsiah terlambat. Right. Okay, banyak terima kasih. Minggu depan nak lagi perkongsian santai ke tidak? Saya pun dah tak ada idea dah. Kalau nak kongsi minggu depan mungkin kita kongsi, kita buat live. Saya bawa masuk kelas ke, tengok kelas ke. Would you like to see that? Cikgu Nur Zalina, cikgu menghadap murid sama setiap hari, maka boleh nampak kebosanannya. Harap di sekolah biasa juga boleh laksanakan begini melalui tulisan penyusunan murid yang kelas. Saya rasa kan bila saya cakap dengan cikgu-cikgu sentiasa menyimpan harapan bahawa orang atasan PPD ke JPN ke KPM akan melakukan perubahan dalam kelas. Saya rasa minta maaf lah, orang-orang yang dekat pejabat ni dia tak masuk dalam kelas, jadi dia tak tahu apa sebenarnya isu dalam kelas. Kalau nak buat perubahan dalam kelas, cikgu kena buat perubahan led by the GPK. Kalau kata GPK tu mantap, insyaAllah GPK tu boleh buat. Kalau GPK tu tak mantap, tak adalah berlaku perubahan, okay? Right, yang mana kata thank you, okay, welcome. Ni baru nampak orang yang berpengalaman dalam pendidikan. Okay, kita semua berpengalaman insyaAllah. Right, okay, akan review. Minggu depan nak apa? Live with parents. Okay, cadangan boleh juga tu. Ada tentang home based learning. Home based mungkin saya akan buat dekat saya punya YouTube. Dan untuk maklumat semua, untuk maklumat semua, semua Facebook Live ni saya sedang kumpulkan dan saya akan parking dekat YouTube. Sebab parking kat YouTube saya rasa lebih senang untuk cari sebab Facebook ni lama-lama dia turun ke bawah. So tak ada yang bagi tahu nak okay, parents tanya tentang ni. Untuk Encik Aziz dan Puan Jayanti yang tanya untuk macam mana nak ajar di rumah tu, saya share di YouTube lah kot Saya share di YouTube kot daripada ni. Tengoklah macam mana. Nanti saya akan buat poster ya. Right. Okay, kalau tak ada apa-apa, nanti cikgu-cikgu fikir apa yang cikgu-cikgu nak untuk topik minggu depan. Saya cadangkan kita buat, saya bawa phone saya pergi masuk dalam kelas sebab murid-murid tak ada sekarang, cikgu-cikgu tak ada. Kita tengok macam mana kelas di set up untuk anak-anak yang low functioning. Is that okay? Okay. Right. Betul-betul. Saya rasa kalau cikgu-cikgu yang cikgu Puan Ina Yahya tu betul. Kalau nak tunggu orang atas buat perubahan,
they don't know the problems that you face in the classroom. You have. Dan kita ada satu perkeliling yang menyatakan bahawa guru-guru pendidikan khas mempunyai kebenaran untuk mengolah kurikulum, untuk mengolah cara mengajar mengikut keperluan murid. Sebenarnya dah ada dah dia punya tu. Tapi cikgu-cikgu masih lagi takut-takut kan. What's your YouTube channel? Dr. Hasnatoran. Dr. Hasnatoran, okay? Right. Macam mana nak set up kelas. Okay. Minggu depan kita akan tunjuk macam mana kita nak set up kelas. Okay. Waktu yang sama insyaAllah you all nak hari Rabu ke hari Khamis? Tengoklah. Sama ada Rabu atau Khamis pukul 10.30. Nanti saya akan minta Dr. Sazlina untuk buat poster. Okay everybody. Alhamdulillah walaupun tak sihat. Alhamdulillah berjaya juga saya buat Facebook Live. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Moga kita semua dilimpahkan dengan rahmatnya. Semoga amal ibadat yang kita jalankan pada Ramadan tu diterima olehnya. Dan semoga bulan-bulan yang mendatang tu iltizam kita untuk beribadat sama kuat macam iltizam kita semasa bulan Ramadan insyaAllah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everybody. See you again next week. Bye.